Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la hawla wa la quwata illa billah al-azizil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Allahumma ta'alaina wa tawasuku alaina mirasali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani ya qauli akmabak. Baik, tuan-tuan dan saudara penonton rahmat Allah SWT. Baik. Segala puji bagi Allah SWT, bertabir seluruh alam. Salawat dan sejahtera semoga dilimpahkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semulia-mulia seluruhnya, serta ke atas keluarga dan segala alam. Tuan-tuan dan para penonton sekalian, marilah kita meninggalkan kedakwaan kita kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dengan melakukan segala surahannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman dan berdakwah serta selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersama-sama kita berusahakan kita kepada Allah SWT. Kita seluruh dunia di akhirat nanti, mari kita lalukan perjuangan kita kepada Allah SWT. Kita melaksanakan dan ibadahnya. Mudah-mudahan kita akan menjadi insan yang bahagia dan segala diusi dan kejayaan ini. Jangan minta earphone-nya, jangan pinjam earphone. Kita selalunya jangan alat berdengar. Baik, jangan pinjam alat berdengar. Selain kita tak boleh orang kita tidak dikenali, kita sebatah kepada yang larangannya. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebanda Nabi Muhammad 77, salam Sayyidina Alam, salam Sayyidina Ayam, pengguru segala hari, pada salam Tuhannya. Baik, Alhamdulillah, tidak lain tidak bukan bersama saya Ustaz Muhammad Fadilah sebagai penyampai diri berdakwah Islam dan sebagai pembagi saya Ustaz Fadilah. Baik, sebagai penyampai TV berdakwah Islam, lokasi adalah di Surau Kepitan Baru di Sarawak, di studio ini. Baik, terajangan bersiar langsung Tazkirah Jumaat 77 jadi yang dibawakan khas untuk kepada anda oleh Dapur Batu Mas Sarawak. Dan lagi sesawat di www.pds.org.my atau laman media sosial di Dapur Batu Mas Sarawak. Matura aplikasi Kira Asnar di Apple App Store, Google Play Store dan Wabek Android. Patut tunggu jawab kita bersama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi bagi anda yang ingin menunjukkan badangan juga tanya untuk topik ini, dialog-alogkan bukan buat demikian. Jadikan saya di laman YouTube TV Muhammad ataupun tanya WhatsApp saya Ustaz Muhammad Fadilah di taliannya 013 990 689. Seulang sekali lagi 013 990 689. Peluang ini untuk anda bertanyakan persoalan menerusi tajuk pembicarakan kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita selama 30 minit lagi kita sampaikan untuk berceramah yang di sini. Baik, silakan buka secara langsung menerusi di TV Muhammad di saluran Astro 151 HD dan 161 4K HD dan saluran My Unify atau My TV 100. Mari kita silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe stream kami ke YouTube TV Muhammad dan juga di Instagram, TikTok @TV Muhammad HD. Sama-sama dengan golongan tekan platform media sosial kita. Jangan lupa kini pertama kali di Sarawak, stesen TV Malaysia Sarawak, ceramah agama, kuliah dakwah berada di Kontis di sini.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para penonton sekalian, baik, mari kita sama-sama untuk para penonton kita menghayati kita kepada Allah SWT. Baik, tajuk pada malam ini sampaikan bertajuk Badang Mahsyar. Baik, sidang penonton rahmat Allah SWT, mari kita sama-sama kita bacakan tadi, tidak lain tidak bukan untuk bacaan tersebutnya. Baik, kata-kata kebetulan makhluk dan alam luas ciptaan Allah SWT akan tiba masanya mendapat saat kemusnahan dan kehancuran. Lihatlah tumbuh-tumbuhan yang menghijau di sekeliling kita akhirnya akan kuning, lalu besi yang keras akan berkarat dan menjadi rebut makanan dan lauk bau yang segar menjadi pasti. Anak-anak remaja akan putar kejelitaan dan ketampanannya dimamah oleh usia tua, akhirnya menemui ajal dunia yang kita duduki dan pada hari ini pun semakin tua. Fenomena yang berlaku ini bukanlah terjadi secara kebetulan, tetapi suatu berkabaran dan bertanda-tanda awal bahawa seluruh ciptaan Allah SWT akan menemui ajalnya pada sesuatu detik yang dinamakan kiamat. Firman Allah kata-kata kebetulan tibuan sangka kala pertama bermulanya kiamat, manakala tibuan sangka kala yang kedua menatangau kebangkitan manusia yang mati. Sejak zaman Nabi Adam AS sehingga manusia terakhir, ketika berlaku kiamat, roh dan tubuh pada manusia yang berpisah ketika di dalam barzah terjatuh semula hingga lekap seperti tubuh kita sebelum mati untuk menghadapi hari pengadilan kedahsyatan kiamat, dan dijelaskan oleh Allah SWT. Ia bermaksudnya apabila matahari dilangkari cahayanya dan hilang lenyap, dan apabila bintang-bintang gugur berselerak, dan apabila gunung Kanang diterbangkan ke angkasa setelah dihancurkan menjadi debu. Surah At-Tawil ayat 1 hingga 3. Baik, tuan-tuan dan sidang penonton rahmat Allah, baik, kata-kata kebetulannya, baik, fokus kita untuk belajarkan Allah SWT. Baik, kebangkitan semula manusia selepas kiamat akan dihimpunkan di suatu tempat yang dipanggil pada mahsyar untuk menghadapi perbicaraan atau timbangan amalan yang dikerjakan semasa hidup di dunia. Setiap sudut pada mahsyar penuh sesak dengan manusia dan jin bersama-sama mengharungi hari Hisab. Menurut Imam Al-Ghazali, pada mahsyar itu suatu tataran bumi yang maha luas, saujana mata memandang, yang keluasannya tidak dapat dihitung dengan ilmu manusia. Keadaan bumi yang putih dan rotah, tiada gunung
kandang dan tiada pokok kayu untuk dijadikan tempat berteduh. Berteduh. Baik, sahabat penonton, selamat dengar Ta'ala. Maka kita sebut kata-kata berteduh, BERTEDUH, berteduh. Baik, bukan berteduh, namanya berteduh. Baik, sahabat penonton, selamat dengar Ta'ala. Maka kita berceramah fokus untuk latihan kita kepada mampu tadi di asana dan di antaranya sesungguhnya kita Allah SWT, kita ada di sini. Baik, kata-kata kebetulan jangan salah fahamkan. Pada tataran bukti yang maha luas, itulah manusia yang baru dibangkitkan semula, dihalau ke sana seperti binatang terkadang yang keluar dari kandangnya, atau seperti kanak-kanak yang baru lahir dengan keadaan berkaki ayam dan bertelanjang bulat tanpa pakaian, dalam keadaan terlalu gawat menghadapi cabaran mahsyar itu. Manusia terlupa dirinya tidak berpakaian kerana memikirkan bagaimana hendak menyelamatkan diri masing-masing. Baik, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato di hadapan para sahabat bahawa manusia di pada mahsyar akan dibangkitkan kelak dalam 3 keadaan. 1. Manusia yang dibangkitkan dengan keadaan kenderaan sudah tersedia untuk membawa mereka. Yang kedua, manusia yang berjalan kaki. Dan yang ketiga, manusia yang berjalan dengan mukanya tertunggup di tanah. Baik, tuan-tuan dan sidang penonton rahmati Allah SWT, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Mari kita sama-sama untuk belajar berilmu kita kepada Allah SWT. Baik, sampaikan di kata-kata kebetulan. Dikabarkan juga suasana hiruk pikuk dan kucing kecil yang menyelubuki manusia ketika berada di bumi al-mahsyar masing-masing, sibuk dengan hal sendiri. Ada yang berjalan, ada yang berangkak dan bermacam-macam lagi dalam suasana panas cahaya matahari yang berada hanya sejagal dengan peluh yang banyak dan berbau busuk, bergadung kepada tahap amalan mereka semasa di dunia. Ketika sidang terlalu dahaga, baik, datang malaikat Zabaniyah membawa air untuk ahli mahsyar. Pada mulanya ahli mahsyar amat gembira, tetapi balanya air itu sangat panas sehingga apabila mangkuk air itu didekatkan ke bibir, daging bibir itu luruh berguguran kerana air terlalu panas. Persoalan besar timbul di kalangan ahli di pada mahsyar ialah berapa lama mereka mesti berada di dataran mahsyar itu. Tiada siapa pun yang tahu. Ada pendapat mengatakan berada di pada mahsyar itu selama 300 tahun mengikut tahun akhirat. Beri cerita di dalam mahsyar itu mereka sudah merasa terlalu lama berada di situ
dalam tangis dan keluhan keluhan yang henti-henti, namun mereka tetap dalam keadaan tanpa sebatah kata, tidak tahu hendak bergantung kepada siapa. Baik, tuan-tuan dan sedang penonton rahmati Allah SWT. Baik, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Mari kita sama-sama untuk belajar berilmu kita kepada Allah SWT. Baik, dan isiakan kata-kata yang perketulan. Baik, baik. Baik, silakan penonton berkaji sama-sama, penonton TV Muhammadiyah, keluarga-keluarga dan ibu-ibu, bapa-bapa dan rakan-rakan dan kawan-kawan dan serta keluarga dan guru-guru dan rakan-rakan serta menghasiri. Baik. Baik, di dalam dalam keletihan yang tidak terhingga dan rasa lapar serta dahaga yang menghiris kerana sengsara ratusan tahun di padang mahsyar tanpa ada sebutir makanan atau setidik air. Maka kedengaran di kalangan mereka yang berkata, tidak adakah di kalangan kita yang boleh mengadu dengan Tuhan agar disegerakan hukumnya. Ada juga supaya cadangan mendapatkan syafaat atau pertolongan daripada Nabi Muhammad SAW. Ketika dalam keadaan gawat inilah baru berikan kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan semasa di dunia langsung tidak mempedulikan ajaran Rasulullah SAW, malah membelekehkan Rasulullah SAW, walaupun tidak ada pohon untuk memberi perlindungan dari panas terik, tetapi Allah SWT menyediakan bayang arasy yang redup. Mereka yang mendapat naungan arasy itu antaranya ialah golongan Al-Muqarrabun, iaitu orang yang dekat dengan Allah SWT. Golongan Al-Muqarrabuh kepada itu ialah merujuk kepada mereka yang semasa hidupnya di dunia sentiasa patuh kepada perintah Allah SWT serta meninggalkan meninggalkan perkara yang dilarang Allah SWT, sama ada dalam soal akidah, syariah atau akhlak. Baik. Yakinlah bahawa setiap manusia di padang mahsyar nanti akan melalui berbicaranya di soal di barisan satu bersatu. Tidak akan terkecuali sesuatu pun dari dalam kehidupan di dunia, sekalipun yang sulit dan tersembunyi. Apakah semua anggota dan bahagian tubuh yang kecil pun ditanya akan apa yang telah dilakukan. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, tidak mengajak kedua kaki seseorang dari tempat berdirinya di mahkamah Tuhan pada hari kiamat sehingga ia disoal 4 perkara tentang umurnya. Pada perkara apakah ia habiskan, tentang masa mudahnya, untuk apa digunakan, dan tentang harta badannya dari manakah ia dapati, dan pada perkara apakan ia belajarkan, dan juga tentang apa amalan yang telah dilakukan sesuai dengan apa yang telah diketahuinya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
menghadiri pada minggu ini mimbar menyeru pada jemaah dan umat Islam sekalian supaya mengisafi dan menghayati bahawa kekawatan dan kesengsaraan di pada mahsyar amatlah dahsyat dan yang memakan masa ratusan tahun lamanya. Baik, tuan-tuan dan sidang penonton rahmati Allah SWT, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Kita sama-sama untuk berceramah ilmu kita untuk menghayati kita kepada Allah SWT. Baik, kata-kata kebetulannya. Baik, baiklah, kita semasa masih safat bertenaga dan ada peluang yang terbuka ini untuk melakukan muhasabah diri, sentiasa bertaubat kepada Allah SWT dan membuat penilaian prestasi amalan setiap hari. Apakah amalan dan tingkah laku kata dengan Allah SWT, dan apakah baik buruknya hubungan kita semasa manusia selari dengan Al-Quran di As-Sunnah. Muhasabah ini penting supaya buku rekod catatan amalan kita akan menunjukkan amalan yang cemerlang di pada mahsyar dan layak dikolongkan sebagai kumpulan Al-Muqarrabun. Buku rekod amalan yang baik akan diberi melalui tangan kanan, manakala mereka yang mempunyai buku rekod yang penuh dengan dosa, maka buku rekod diberi melalui tangan kiri. Sebagai renungan, marilah sama-sama kita menghayati firman Allah SWT yang bermaksud, dan janganlah engkau, wahai Muhammad, menyangka Allah lalai akan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya ia hanya melambatkan balasan mereka hingga ke suatu hari yang padanya terbelia kaku pemandangan mereka kerana gerun gemetar melihat keadaan yang berlaku dalam pada itu mendongakkan kepada mereka dengan mata tidak berkelip dan hati mereka tidak bersemangat kerana bingung dan cemas. Surah Ibrahim ayat 43 hingga 43. Baik, insyaAllah kita dalam mengajar kata-kata kebetulan yang tidak lain tidak bukan untuk kata-kata kebetulannya cemas dan bingung kerana tidak bersemangat mereka hati dan tidak bergelip mata dengan mereka kepala mendongakkan sambil pada mahsyar kebanggilan menyahut terburu-buru mereka itu pada dalam berlaku yang keadaan melihat kemetal gerun kerana mereka memandangkan kaku terbelia padanya yang suatu hari hingga mereka balasan melambatkan hanya ia sesungguhnya salim yang orang-orang yang dilakukan apa yang akan dilalai Allah menjaga. Wahai Muhammad, engkau janganlah diri sendiri. Baik, InsyaAllah sebentar lagi untuk kemandakan waktu solat fardu isyak daripada Sadwujah Sabara Hasibudia Syariah Sebayar dan Berendau. Waktu solat fardu isyak jam pukul 8.4 malam lagi. Dalam mempersiapkan jadi solat azan, kita kemandakan waktu sejarah solat isyak selama
automatik ini kita secara azani di mana di ala kiblat. Mudah-mudahan kita akan mencari ihsan yang bahagia di kemudahan segala kerosakan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, insyaAllah pada bertaskan baik rancangan pada penonton berceramah ilmu kita dan rancangan tazkirah Jumaat live study sampai dibahas pada Jumaat jam 7.20 malam lagi ataupun disampaikan kita menghayati kita ucapan dan sahabat penonton kita dan habis dan keluarga media sosial kita. Anda boleh sidak secara langsung hanya di TV Muhammad di saluran Astro 151 HD, saluran 161 4K HD dan saluran Unified atau My TV 100 telah dikeluarkan TV skrin anda, dan juga di bersiaran streamer kami ke YouTube TV Muhammad dan juga di streamer kami di Instagram atau streamer kami ke TikTok @TV Muhammad HD. Sama-sama kita meriahkan keluarga dekat platform media sosial kita. Boleh ajarkan sama-sama, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Mari kita sama-sama kita lakukan hadi jiwa kita untuk menyampai mesej dakwah ini. Kini pertama kali di Sarawak, stesen TV Islam Malaysia Sarawak, ceramah agama, kuliah dakwah konti selalu di para penonton di TV Muhammad ya. Baik, insyaAllah kita para penonton sekalian matura aplikasi TV Muhammad di App Store, Google Play Store dan Wabit Academy. Sedangkan dalam bagi baca QR code di sini, seperti mana tontonan ulangan rancangan tazkirah Jumaat live tadi, boleh saya ke laman aplikasi TV Muhammad ataupun VOD di sebagai di sini. Kalau penonton di tvmuhammad.com sentiasa dalam perkembangan terkini dalam disiarkan. Jumpa saya tak bergalah #tazkirah Jumaat, #Ustaz Muhammad Fadilah, #TV Muhammad dan #TV Muhammad 100. Wallahu ala kisawab. Walillahi taufiq wadayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.